Perkembangan badminton Piala Sudirman 2025. Cabaran skuad badminton negara pada kejohanan kali ini terhenti di pusingan suku akhir. Ia susulan kekalahan 0-3 menentang tuan rumah China hari ini. Dalam saingan suku akhir yang berlangsung di Xiamen Feng Huang Gymnasium China hari ini, menyaksikan gandingan bergu campuran negara Chen Tangji Toh Yiwei tewas berdepan pasangan di ranking kedua dunia Feng Yanzi Huang Dongping dengan keputusan 17-21, 17-21. Nasib sama turut menimpa perseorangan lelaki negara Leong Junhao apabila tewas menentang Shi Yuji 6-21, 14-21. Hasrat perseorangan wanita negara K. Lachana untuk meraih kemenangan turut tidak kesampaian apabila kecundang menentang Chen Yufei dengan keputusan 8-21, 7-21. Keputusan itu menyaksikan Malaysia sekali lagi gagal untuk menembusi dominasi China dalam kejohanan berpasukan campuran paling berprestij dengan pasukan tuan rumah kini memburu gelaran juara buat kali ke-14. In tomorrow's semi-final, it maintains their crowd record of Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Bergu Lelaki Negara Harry Iman Piragnagi berpendapat prestasi bergu lelaki negara Aaron Chia So Woo-yik masih belum mencapai tahap terbaik ketika menentang Australia semalam. Beliau turut menasihatkan bekas juara dunia 2022 tersebut menumpukan kepada latihan kekuatan fizikal khususnya di gimnasium. Mesti agak sedikit ada peningkatan penambahan training di gym lah supaya tenaga powernya dia lebih baik lagi. Sekarang pun sudah baik, tapi kalau mau bagus lebih baik lagi, lebih lagi lah. Kalau untuk bola-bola depan kecil sudah baik, cuman power bola atasnya yang masih harus ditambah lagi. Menurut saya itu. Susulan keputusan Badan Bebas First Assistance Body FIB melanjutkan tempoh permohonan lesen kebangsaan. Menurut Jawatankuasa FIB, keputusan itu berdasarkan peruntukan yang termaktub dalam Peraturan Perlesenan Kelab Liga Bola Sepak Malaysia MFL edisi 2024-2025. Jawatankuasa tersebut bagaimanapun tetap menghargai komitmen kelab-kelab yang telah melengkapkan proses penyerahan dokumen dalam sistem perlesenan AFC CLAS sebelum atau pada tarikh akhir asal iaitu 30 April lepas. Dalam masa sama, pihak FIB turut pertimbangkan permohonan lanjutan tarikh akhir tersebut. MFL berharap kelab-kelab terlibat dapat memuat naik dokumen selewat-lewatnya pada tarikh akhir baharu iaitu sebelum atau pada 10 Mei 2025. Rabu lepas, FIB bersetuju untuk memberikan lanjutan masa kepada kelab untuk melengkapkan semua dokumen bagi pelesenan kelab kitaran 2024-2025 bagi lesen kebangsaan dalam sistem perlesenan AFC CLAS. Beralih ke saingan Liga Eropah, Manchester United menang selesa 3-0 menewaskan Athletic Bilbao dalam perlawanan separuh akhir pertama di Stadium de San Mamés, Spanyol awal pagi tadi. Dalam perlawanan tersebut, The Red Devils terlebih dahulu membuka jaringan menerusi pemain tengah Casemiro pada minit ke-30. Selang 7 minit kemudian, United memperoleh gol kedua menerusi sepakan penalti yang disempurnakan pemain tengah Bruno Fernandes sebelum menjaringkan gol ketiga pada minit ke-45. Aksi timbal balik separuh akhir Liga Eropah bakal berlangsung di Old Trafford pada 9 Mei ini. Sementara itu, di Stadium Tottenham Hotspur menyaksikan tuan rumah berjaya menghidupkan impian ke final Liga Eropah selepas mencatat kemenangan 3-1 menentang klub Norway Bodø Glimt dalam separuh akhir pertama awal pagi tadi. Dalam aksi tersebut, 3 gol Spurs dijaringkan oleh Brennan Johnson, James Maddison dan Dominic Solanke.
Gol tunggal Bodo Glimt diperoleh menerusi pemain mereka Ulrik Saltnes pada minit ke-83. Selepas ini, aksi timbal balik dijadual berlangsung pada 9 Mei di Norway. Aksi separuh akhir Liga Juara-Juara. Jaringan bintang sensasi Barcelona Lamine Yamal berjaya mencetuskan kebangkitan untuk pasukannya ketika menentang Inter Milan. Dalam aksi tersebut, kedua-dua pasukan terikat 3-3. Persaingan yang berlangsung di Sepanyol itu menyaksikan tuan rumah ketinggalan 0-2 sebelum Lamine Yamal berjaya meledak gol awal Barcelona untuk kedudukan 1-2. Jaringan tersebut menaikkan motivasi Barcelona untuk mengejar kedudukan jaringan Inter Milan. Gol itu mencetuskan semangat pasukan muda Barca dengan Ferran Torres menyamakan kedudukan sebelum Dumfries meledak gol kedua pribadi. Namun sepakan Rafinha yang terkena palang dan kemudian disudahi sebagai gol sendiri oleh penjaga gol Inter Yon Somna menyamakan kedudukan buat kali kedua. Jurulatih Inter Simon Inzaghi menyifatkan Yamal sebagai fenomena manakala pengendali Barca Hansi Flick memuji kehebatannya dalam mencetuskan kebangkitan. Musim ini Yamal sudah mengumpul 15 gol dan 24 bantuan jaringan dalam 49 penampilan, angka yang membuktikan dia bukan sekadar bakat remaja tetapi seorang pemain kunci. Deruman jentera-jentera lumba kali ini terus menggegar Arena Super GT 2025 dengan kelajuan yang tiada tandingan dan adrenalin yang membara. Dibawakan dari Fuji, Jepun. Ahad 4 Mei, 1 tengah hari di saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Click. Deruman jentera moped pelbagai kategori terus menggegar dalam perlumbaan motosikal Petronas Malaysia Cup Prix musim 2025. Dengan jiwa kelajuan, nantikan pecutan kemenangan setiap pelumba hanya di RTM. Sekian berita perdana dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.